Tiada kes kematian baharu akibat COVID-19 buat hari ke-7 berturut-turut. Padah terima tetamu lebih 20 orang pada 1 Syawal, anjur perkahwinan dan bersosial di pusat hiburan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 29 Mei bersama saya, Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya, Nurul Hidayah Nawai. Satu lagi kluster baharu COVID-19 dikenal pasti. Kali ini melibatkan pekerja bukan warga negara Malaysia di sebuah syarikat pembersihan. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sehingga hari ini 24 kes positif dilaporkan dalam kluster tersebut yang melibatkan warga negara Bangladesh. Kes-kes positif ini dikesan oleh sebuah klinik swasta yang telah menjalankan saringan COVID-19 ke atas pekerja-pekerja sebuah syarikat pembersihan. Saringan ini telah dijalankan sebagai inisiatif pihak majikan untuk menyaring pekerja mereka. Secara keseluruhannya, daripada 150 pekerja bukan warga negara daripada syarikat tersebut yang telah disaring, 126 kes didapati negatif COVID-19. 20 daripada pekerja pembersihan itu menginap di sebuah asrama di Kuala Langat, Selangor dan kini dirawat di Hospital Sungai Buloh. 4 pekerja lagi menginap di sebuah pangsapuri di Nilai Negeri Sembilan dan kini dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Setakat ini, 428 kontak rapat telah dikenal pasti dan akan disaring. Dato' Dr. Nur Hisham turut mendedahkan hampir 80% warga asing yang dikesan positif COVID-19 di negara ini tidak mempunyai gejala. Dan lebih mengejutkan, kluster baharu syarikat pembersihan yang melibatkan 24 pekerja warga Bangladesh 100% tiada gejala. Kalau kita lihat daripada kluster-kluster yang lain, lebih kurang 80% tak ada gejala. Dan ini sekarang ini inisiatif kita ialah menyaring mereka. Dan sekarang ni kita nak tahu, nak pasti sama ada saringan tu, kalau kita dapatkan menjalankan saringan tersebut, yang bukan warga negara kita mengikut kluster. Jadi kita tak kumpulkan untuk semua warga negara, tapi kita menggunakan kluster. Warga asing turut menjadi penyumbang kepada lonjakan kes baharu hari ini. Jika semalam 10 kes dilaporkan, hari ini ia meningkat kepada 3 angka iaitu 103 kes. Manakala buat hari ke-7 berturut-turut tiada kes kematian direkodkan. Ingin dimaklumkan daripada 103 kes baru yang dilaporkan, 7 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 96 kes penularan tempatan, 84 kes adalah kes bukan warga negara Malaysia di mana 53 kes dikesan daripada kluster pedas dan 24 kes daripada kluster syarikat pembersihan. Oleh itu, kes penularan tempatan di kalangan warga negara Malaysia adalah 12 kes sahaja. Sehingga kini, 8 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi. 2 daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. 66 kes sembuh dan dibenarkan discharge turut dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif 6,235 bersamaan 86.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Menganjurkan majlis rumah terbuka pada 1 Syawal lalu yang dihadiri lebih 20 tetamu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang, Dato' Abdul Rashid Asari dikompaun RM1,000 kerana melanggar Prosedur Operasi Standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB.
Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Matai berkata, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam menerima arahan itu dari pendakwa raya tengah hari tadi. Pihaknya akan menghubungi Dato' Abdul Rashid untuk tampil ke IPD Shah Alam untuk menyerahkan kompaun terbabit. Terdahulu, foto sambutan Aidilfitri di kediaman Exco Kerajaan Selangor di Seksyen 7 Shah Alam tular di media sosial kerana didakwa melebihi had tetamu ditetapkan. Juga di Selangor, 3 lelaki dikompaun kerana melanggar PKPB selepas mengadakan satu upacara perkahwinan di sebuah kuil Hindu di Seri Kembangan, Serdang Ahad lalu. Mereka terdiri daripada pengantin lelaki, pengerusi kuil dan sami kuil. Menurut Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner Ismadi Borhan, selain keterangan pihak terbabit, beberapa dokumen termasuk resit pembayaran proses kahwin dan buku log milik kuil berkenaan dirampas. Ini pula di Mahkamah Magistrate Ipoh, 29 individu berusia 19 hingga 37 tahun termasuk 3 wanita didenda RM1,000 seorang selepas mengaku bersalah berhimpun bagi maksud bersosial di sebuah premis hiburan di Jalan Lau Ek Ching Ipoh. Magistrate Zarul An-Nur Umar turut menetapkan hukuman penjara 3 bulan sekiranya semua tertuduh gagal membayar denda. Turut didenda jumlah yang sama ialah pemilik pusat hiburan berusia 35 tahun kerana menganjurkan aktiviti terlarang itu. Kedah menjadi negeri yang mencatat cubaan rentas negeri tertinggi semalam, diikuti Negeri Sembilan dan Melaka. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, secara keseluruhan 434 kenderaan telah diarah berpatah balik. Dalam pada itu, 433 individu dikompaun kerana ingkar arahan PKPB. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 433 individu di atas pelbagai kesalahan engkar SOP PKPB ini. Tiada kompaun dikeluarkan oleh PDRM di atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Alhamdulillah. Hari keempat, kelima ni saya percaya tidak ada lagi lah ziarah. Polis turut menahan 114 individu atas kesalahan ingkar arahan PKPB. Daripada jumlah itu, 86 individu direman, manakala 28 individu dibebaskan dengan jaminan polis. Pihak berkuasa tempatan PBT berhak menutup kawasan rekreasi dan taman awam jika berlaku pelanggaran SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Demikian reaksi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung penutupan sepenuhnya Taman Tasik Titiwangsa kepada orang awam bermula semalam. Apabila melihat bahawa SOP telah pun dilanggari kerana berkumpul lebih daripada yang sepatutnya. Jadi itu saya serahkan kepada PBT. Kalau di KL ni tentu sajalah di BKL yang boleh membuat keputusan. Okey. Jadi kalau ada tempat lain pun terserah kepada PBT masing-masing lah untuk membuat keputusan menutup atau tidak. Di BKL dalam satu kenyataan menjelaskan tindakan itu sebagai langkah mencegah penularan wabak COVID-19 di Taman Tasik Titiwangsa yang merekodkan kehadiran pengunjung yang ramai. Selain Taman Tasik Titiwangsa di Kuala Lumpur, lokasi riadah popular di Terengganu iaitu kawasan rekreasi Bukit Besar Kuala Terengganu turut ditutup buat sementara waktu kepada orang awam dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Kawasan itu kini turut dikawal anggota polis, Angkatan Pertahanan Awam dan norma Wela. baru yang harus kita ingat di dalam diri kita masing-masing adalah budaya kita untuk bersukan ataupun beraktiviti kecergasan lebih kepada individu ataupun kumpulan yang kecil, dan harus kita ingat selepas aktiviti berkenaan tidak dibenarkan sama sekali untuk berkumpul. Dan baru-baru ini pun ada satu yang ditularkan iaitu kumpulan yang agak besar selepas melakukan aktiviti kecergasan. Dan inilah yang tidak mengikuti SOP, dan apabila berlaku sedemikian ada laporan dan ada juga masa itu boleh dikenakan kompaun oleh pihak berkuasa seperti PDRM dan juga agensi yang telah dibenarkan diberi kuasa berkenaan.
Baiklah, sebelum ke laporan seterusnya, kita lihat dahulu harga petrol dan diesel mingguan. Harga baharu bermula tengah malam ini sehingga 5 Jun. Hanya pekerja warga asing yang tidak memiliki dokumen pekerjaan sah sahaja yang ditahan sejak pelaksanaan tempoh kawalan pergerakan PKP 18 Mac lalu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sekiranya warga asing masuk ke dalam negara secara sah, mereka pasti mempunyai dokumen perjalanan diri atau iCard yang dikeluarkan majikan sebagai pengenalan diri masing-masing. Mana jika ditahan oleh pihak berkuasa, sama ada pihak polis ataupun pihak Jabatan Immigration, mereka boleh menunjukkan iCard tersebut kepada pihak berkuasa. Jadi tentu saja mereka tidak boleh dianggap sebagai parti lagi lah kerana mereka mempunyai iCard tersebut. Bagaimanapun beliau mengakui sesetengah majikan bertindak menyimpan dokumen perjalanan warga asing kerana bimbang pekerja mereka melarikan diri dan sebagainya. Datuk Seri Ismail Sabri turut menegaskan warga asing yang telah disaring tidak diberi sebarang gelang atau tanda khas kerana surat doktor sudah memadai. Bagi parti pula, mereka akan terus dihantar ke depo atau tempat khas yang disediakan kerajaan. Surat sudah pun memadai untuk menunjukkan dan negatif sekali test belum tentu mereka itu negatif juga selama-lamanya. Tetapi dari segi parti, saya rasa tak perlu bimbang kerana mereka terus dimasukkan ke depo selepas saja mereka membuat saringan ataupun tempat-tempat khas yang disediakan oleh kerajaan. Sementara itu, Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia, Ikhlas Malaysia, menyokong usaha menghantar pulang parti di depo tahanan imigresen ke negara asal. Presidennya Muhammad Rizwan Abdullah berkata misi diplomatik itu harus dilaksana segera bagi membendung risiko penularan jangkitan COVID-19. Menurut tindakan kerajaan, menghantar pulang parti yang tiada dokumen ke negara asal dianggap tepat pada masanya. Mana-mana pihak yang cuba melindungi parti ini, mereka perlu siasat di bawah Seksyen 15 Hati SOM ni. Begitu juga di bawah SOSMA. Mereka perlu disiasat. Inilah tujuan kita hari ini buat laporan polis. Kita Ikhlas Malaysia sokong penuh apa yang kerajaan buat hari ini. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan akan menghantar pulang parti yang didapati negatif COVID-19. 3 negara, Indonesia, Nepal dan Bangladesh, bersetuju dengan cadangan kerajaan untuk menghantar pulang rakyat mereka. Wisma Putra juga telah menghantar nota kepada semua kedutaan yang rakyat mereka berada di depo tahanan imigresen. Terdahulu, beliau membuat laporan polis di Balai Polis Dang Wangi, Kuala Lumpur terhadap tindakan beberapa pemimpin politik, NGO dan aktivis hak asasi manusia Suhakam yang membantah proses penangkapan parti bagi membendung wabak COVID-19. Ini pula cadangan Konsortium Akademik Kesihatan Awam Asia Pasifik Kuala Lumpur bagi membendung penularan COVID-19 dalam kalangan parti. Selain amalan kesihatan baik di depo tahanan imigresen, parti yang masih bebas perlu dipujuk untuk tampil membuat saringan. Pertama adalah penggunaan orang yang berpengaruh atau influencer untuk memujuk mereka tampil ke hadapan. Dan ini adalah sesuatu yang amat sukar untuk dilakukan. Saya cadangkan diadakan program penggunaan yang baru untuk menghantar balik parti. Sebab kita tidak mahu masalah parti ini berkekalan di negara kita. Dan kalau kita boleh kurangkan skala masalah ini akan membantu untuk menangani masalah penularan wabak COVID-19 di kalangan mereka.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan keadaan cuaca iaitu pada paparan imej satelit yang terkini menunjukkan iaitu kelompok awan aktif yang berada di utara Semenanjung sudah pun beransur-ansur berkurangan, iaitu keadaan cuaca hujan sudah pun beransur-ansur reda di kawasan tersebut. Namun yang demikian kami dapati di kawasan tengah Semenanjung iaitu kita dapat kelihatan masih lagi hujan berterusan melibatkan daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Bentong dan juga Raub. Diikuti di kawasan sekitar Tanah Jajahan, Kuala Kerai, Jeli dan juga Gua Musang bagi negeri Kelantan. Manakala di Sabah dan Sarawak pula kelihatan iaitu di Sarawak Barat iaitu kelompok awan aktif juga berlegar-legar di kawasan ruang udara negeri Sarawak tersebut iaitu melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong dan juga Mukah. Met Malaysia menyatakan hujan di kawasan tersebut akan berhenti iaitu kepada waktu sekitar pukul 9 malam ini. Namun yang demikian juga terdapat kelompok awan aktif juga sedang berkembang di kawasan utara negeri Sarawak iaitu melibatkan bahagian Miri, dan Met Malaysia menjangkakan juga hujan akan bermula pada sekitar pukul 9 malam ini, dan didapati kawasan sedikit berangin di bahagian iaitu Kudat dan juga Sanakan bagi negeri Sabah. Bagi keadaan cuaca semasa pula kelihatan hujan dan berserta ribut petir di kawasan tengah Semenanjung iaitu melibatkan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Bentong, termasuklah sedikit di Hulu Perak dan juga Tanah Jajahan Gua Musang bagi negeri Kelantan. Manakala di Sabah dan Sarawak pula hujan juga kelihatan di barat negeri Sarawak iaitu melibatkan Betong dan juga Mukah. Dan kita dapat lihat di sini iaitu juga di kawasan pedalaman Kapit, pergerakan hujan ini menghala ke arah baratan dan dijangka ia akan memasuki bahagian Bintulu bagi negeri Sarawak. Bagi ramalan cuaca bagi keesokan pagi pula, Met Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir akan lebih tertumpu di kawasan pesisiran pantai Pulau Langkawi, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga sekitar negeri Selangor. Termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan bahagian Sanakan dan juga Tawau bagi negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa keahlian Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam parti itu terhenti serta-merta kerana melanggar perlembagaan parti. Turut gugur keahlian 4 wakil rakyat yang lain iaitu Datuk Seri Mukhriz Mahathir, Datuk Amiruddin Hamzah, Dr. Mazli Malik dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Keahlian mereka terhenti secara automatik kerana tidak bersama kerajaan dengan duduk di Blok Pembangkang ketika istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 18 Mei lalu. Satu notis pemberitahuan telah dikeluarkan kepada kelima-lima wakil rakyat terlibat bagi memaklumkan tentang status keahlian mereka yang terhenti serta-merta. Mengharapkan semuanya akan lebih jelas kerana saya telah pun menegaskan tadi bahawa kelima-lima mereka tidak dipecat daripada parti tetapi keahlian mereka telah terhenti kerana melanggar perlembagaan parti. Itu yang ingin saya jelaskan. Jadi Datuk Seri Hamzah berkata demikian pada sidang media khas di Ibu Pejabat Bersatu Petaling Jaya. Pelakon drama Muhammad Shah Radhi Hazvi, 24 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ampang atas tuduhan memikat isteri orang untuk melakukan hubungan seks. Tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Farah Nasihah Anwar. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa memikat seorang wanita berusia 36 tahun dan diketahui berstatus isteri orang dengan niat melakukan hubungan seks. Tertuduh yang pernah berlakon dalam drama bersiri Mona Lisa didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Taman Sering UK, Hulu Kelang.
kira-kira pukul 8 malam pada 25 Mei lalu. Kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 498 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya S. Sanggita manakala tertuduh diwakili Peguam Harcharanjit Singh. Selepas mendengar hujahan pihak pendakwaan dan pembelaan, mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM2,300 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula pada 5 Ogos depan. Gara-gara membuat laporan polis palsu pada 20 Mei lalu, seorang posmen hari ini didenda RM1,500 oleh Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam. Tertuduh Muhammad Syazwan Johari, 22 tahun, mengaku memberi maklumat palsu secara bertulis. Kononnya, dia tidak terlibat dalam kes kutipan derma untuk petugas penghantaran pos Malaysia yang tidak mendapat bonus setelah ia tular dalam media sosial sejak 17 Mei lalu. Dia sebelum ini tular di laman sosial dengan kisah sedih seorang posmen yang tidak menerima bonus sehingga orang ramai mengumpul satu dana untuk memberi sumbangan kepadanya. Bagaimanapun, Pos Malaysia mengesahkan tertuduh sengaja menimbulkan dana bantuan palsu tersebut bersama 3 tertuduh yang lain. Dia kemudiannya sengaja membuat laporan dengan menafikan terlibat dalam kutipan sumbangan itu. Namun hasil soal siasat mendapati keterangan tertuduh meragukan. Berkenalan menerusi Facebook, seorang wanita warga emas yang masih bujang kerugian RM60,000 akibat ditipu kekasih cyber melalui sindiket parcel scam. Mangsa yang berusia 60 tahun mengenali lelaki terbabit yang kononnya berada di Switzerland sejak 2 bulan lalu sebelum menyedari ditipu suspek. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Baharudin Mat Taib berkata, suspek yang dipercayai didalangi sindiket warga Nigeria itu telah memperdaya mangsa dengan menjanjikan barangan berharga termasuk emas, beg tangan, wang tunai bernilai $2 juta yang akan dihantar kepadanya sebagai hadiah tanda cinta. Bangsa yang kononnya termakan dengan kata-kata manis si awang hitam ini telah diperdaya dengan menyerahkan atau membuat pembayaran wang kepada ejen kurier yang bertujuan sebagai wang proses untuk melepaskan barangan yang telah ditahan. Semua oleh pihak kastam lah biasanya. Dan selepas beberapa transaksi pembayaran dilakukan oleh mangsa melibatkan amaun yang besar, walau bagaimanapun mangsa masih tidak menerima barang yang dijanjikan. Mangsa menyedari ditipu selepas kehabisan wang simpanan untuk membuat transaksi seterusnya sebelum tampil membuat laporan polis pada 23 Mei lalu. Hasil operasi Ops Tiong, 5 lelaki warga Nigeria ditahan. Kerajaan mempertimbang untuk melanjutkan tempoh rayuan Bantuan Prihatin Nasional BPN yang akan berakhir pada 31 Mei. Namun, ia bergantung kepada hasil perbincangan Kementerian Keuangan dengan pihak LHDN. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pihaknya sedia maklum yang rakyat Sabah dan Sarawak akan meraikan sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai dan ia mungkin akan menyukarkan mereka untuk berurusan. We already given most of it, right? Yang belum ada yang the application baru dan juga rayuan. Dan kalau perlu memang kita boleh extend lah. I mean, no problem. Ada hari gawai kan 1 bulan Jun ni. Yeah. Nanti saya akan bincang dengan LHDN, tapi kita akan tengok keadaan situasi semasa lah. Kalau ada masalah dari segi timing kerana cuti umum, kita boleh adjust lah. Kita nak menyusahkan rakyat juga. Ya. Beliau menjelaskan perkara itu pada program lawatan kerjanya ke Wisma BSN di Ibu Negara. Beliau turut mengadakan sidang video secara langsung bersama kaki tangan bank tersebut dari beberapa cawangan terpilih di seluruh negara. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul menyatakan pengecualian cukai, bayaran tunai dan bantuan kredit merupakan antara inisiatif yang sedang dipertimbang untuk dimuktamadkan menerusi pelan pemulihan ekonomi jangka pendek dan sederhana.
Perincian mengenai pelan tersebut akan diumumkan dalam masa terdekat. Kini perbincangan sedang diadakan semua pihak berkepentingan demi memastikan polisi berkenaan bersifat inklusif dan menyeluruh. Yang pentingnya kita membuat decision yang relevan dan dapat menolong sektor-sektor yang berkenaan. So dari segi apa, it can be tax in the form of tax, it can be in the form of fiscal, it can be in the form of incentive, it can be any form. Tapi yang pentingnya juga yang kita harus ingat ialah kerajaan mesti akan bekerjasama dengan pihak swasta, kerana untuk membangunkan semula ekonomi kita perlu bekerjasama dengan swasta, dan bersama swasta kita perlu menolong rakyat. Ya. Pelan tersebut merupakan rangsangan fasa keempat dilaksanakan kerajaan dalam menangani impak COVID-19 terhadap ekonomi. Tidak dapat dinafikan banyak sektor terjejas termasuk industri kecil dan sederhana IKS susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi mengekang pandemik COVID-19. Prihatin dengan situasi itu, Kerajaan Perak melalui Digital Perak memperkenalkan Bazar Aidilfitri dalam talian Smart Niaga @Perak bagi membantu para usahawan di negeri itu untuk terus menjalankan perniagaan mereka. Laporan Fairuz Rizwan Badarudin. Kekerapan pengguna di negara ini menggunakan platform e-dagang untuk membeli belah semasa PKP dan PKPB telah mendorong kewujudan Smart Niaga Perak. Di negeri ini, lebih 100 peniaga e-dagang mendaftar melalui portal berkenaan sejak diwujudkan awal bulan ini sebagai salah satu usaha memudahkan jualan Hari Raya Aidilfitri. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Digital Perak Corporation Holding, Mio Rizal Fitri Mio Rizwan, inisiatif berkenaan menggabungkan Digital Perak dengan syarikat-syarikat pengendali platform e-dagang terkemuka negara seperti Lazada, Shopee, Boost dan Aspirasi. Tambahnya, inisiatif tersebut tidak hanya terhenti di musim perayaan Aidilfitri, malah akan dipanjangkan pada masa akan datang. Semestinya menjadi hasrat kami untuk meneruskan inisiatif ini secara berpanjangan. Namun begitu, ianya adalah berdasarkan kepada keperluan peniaga-peniaga tersebut. Dan dari masa ke semasa, sememangnya kita akan menambah baik program ataupun inisiatif ini, seperti kita akan menyediakan mobile application untuk perkhidmatan ini. Bagi para usahawan di Perak, mereka perlu meneroka pasaran perniagaan digital selari dengan normal baru pasca PKPB. Jadi Smart Iftar tu menghimpunkan 3,000 peniaga di Perak untuk online. So memudahkan pembeli. Jadi pembeli boleh beli ikut pilihan apa yang dia nak, semua ada. So termasuk Smart Niaga. Smart Niaga ni umpama menghimpunkan peniaga dan penjual dekat satu platform. So haruslah selepas raya kan memang kena teruskan untuk grow kita punya bisnes. Macam saya meniaga kerepek ubi basah ni. Sebelum ni kami berniaga kecil-kecilan ni dekat rumah. Jadi dengan adanya Smart Niaga ni kami boleh pasarkan produk ni secara lebih meluas. Jadi lebih ramai pelanggan yang kami terima sepanjang musim PKP ni, sebab orang kan ramai yang tak keluar rumah. Bila adanya platform online secara terus ni, kita boleh beli secara online and then barang pun boleh sampai kepada pelanggan tanpa perlu keluar, merisikokan diri. And then bagi saya platform Smart Niaga ni bagus untuk usahawan-usahawan kecil memperkenalkan lagi produk mereka supaya meluas seluruh negeri Perak ataupun seluruh Malaysia boleh tahu tentang produk kami. Mudah, cepat dan selamat. Inisiatif Smart Niaga Perak merupakan medium yang tepat khususnya untuk membantu golongan usahawan menjana pendapatan bukan hanya di musim perayaan pada tahun ini, malah pada masa akan datang. Fairuz Rizwan Badarudin untuk RTM. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2019 mendapati peningkatan dalam beberapa penyakit tidak berjangkit dan risiko penyakit tidak berjangkit berbanding dapatan tinjauan sebelum ini. Jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, diabetes mengalami peningkatan membimbangkan iaitu daripada 13.4% pada tahun 2015 kepada 18.3% pada tahun 2019. Seramai 49% dari pengidap diabetes di Malaysia tidak pernah diperiksa atau didiagnosa
mengidap penyakit ini. Masalah obesiti di Malaysia juga didapati terus meningkat, di mana 50% penduduk dewasa di Malaysia didapati berlebihan berat badan dan obes. Ini merupakan faktor risiko yang penting dan yang boleh diubah di kalangan pengidap penyakit tidak berjangkit ini. 95% penduduk dewasa di negara ini tidak mengambil kuantiti buah-buahan dan sayur-sayuran yang mencukupi seperti yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Selain itu, 35% penduduk dewasa mempunyai tahap literasi kesihatan yang rendah, terutamanya dalam aspek pencegahan penyakit. Datuk Seri Dr. Adham menjelaskan perkara itu pada sidang media pembentangan laporan NHMS 2019 di Putrajaya. 48 peniaga di kompaun keseluruhannya berjumlah RM118,000 atas pelbagai kesalahan semasa pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Aidilfitri. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad, lebih 16,000 pemeriksaan dibuat membabitkan rampasan barangan bernilai RM10,448. Jelasnya hampir 4,000 aduan berkaitan harga barangan diterima sejak PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu menandakan kesedaran tinggi pengguna selain impak positif laporan media. Banyak faktor sebenarnya, antaranya adalah bekalan yang sentiasa mencukupi. Sebenarnya kalau saya boleh kongsikan, selain daripada kita membuat penguatkuasaan dari segi harga, kita juga membuat pemantauan harian terhadap 25 jenis barangan. Sebagai contoh, pada 28 Mei 2020, kita telah melakukan sebanyak 886 pemeriksaan premis di seluruh negara, dan semenjak kerajaan mengisytiharkan PKP itu pada 18 Mac, kita telah melakukan sebanyak 67,797 pemeriksaan. Beliau menyatakan demikian semasa mengadakan pemeriksaan di Pasar Besar Seremban. Sepanjang sambutan perayaan, tidak semua berpeluang bercuti dan bersantai. Lebih-lebih lagi, petugas Barisan Hadapan Negara yang tetap menjalankan tugas meneruskan usaha menghentikan rantaian penularan COVID-19. Anggota bomba dan penyelamat misalnya sudah siap siaga menghadapi kebiasaan baharu dalam tugasan mereka. Wartawan Nur Syafina Sa'ari ke Ibu Pejabat Bomba Bukit Katil meninjau kesiapsiagaan mereka. Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat Melaka, Pengusaha Kanan Bomba 1 R. Saiful Iswandi R. Hassan memaklumkan seramai 380 anggota bertugas sepanjang perayaan Aidilfitri. Sejak 18 Mac lalu, JPPM Melaka dengan kerjasama beberapa agensi lain telah menjalankan sanitasi awam di hampir 3,976 premis seluruh negeri ini. Anggota JBPM juga telah dilatih untuk menghadapi sebarang jenis kecemasan dan bersedia melaksanakan amanah tanpa mengira masa. Dalam aspek berbeza lah, maknanya dari segi bekerja sebelum ni mungkin dalam keadaan PPP lain, sekarang ni kita lebih mementingkan aspek keselamatan, jadi perlu mengikuti SOP yang ditetapkan. Jadi keselesaan semasa menjalankan tugas tu perlu dibiasakan. Bagi anggota sendiri, bekerja ketika orang lain menyambut Hari Raya Aidilfitri bukan sesuatu yang baru. Namun, risiko kerja mereka kali ini lebih mencabar. Selalunya kalau raya ni kita tak perlu mengharap lah sebenarnya. Tak perlu mengharap untuk kita bercuti raya. Sebab apa-apa pun tanggungjawab dan tugas tu yang paling utama. Cabaran yang paling mencabar dalam musim COVID-19 ni adalah penugasan yang kita laksanakan, melibatkan sanitasi awam, disinfection pada kawasan-kawasan tertentu, dan anggota kita, saya sendiri terdedah dengan risiko jangkitan tersebut. Cabaran bagi kami di Pusat Gerakan Operasi ini tidak boleh ditinggalkan walaupun seketika.
Mana kalau nak pergi tandas pun kena bergilir-gilir. Cabaran memang selalunya bomba dalam perkhidmatan 35 tahun tu, cuti raya tu memang selalunya tak ada sangatlah, memang bertugas sajalah. Dan cabaran perayaan di musim Covid ni, kita pun banyak kes-kes sanitasi, kerja-kerja tambahan yang dilaksanakan lah untuk menangani kes COVID-19 ni. Masyarakat juga boleh memainkan peranan membantu meringankan tugas mereka mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Semasa musim PKP, diharapkan masyarakat dapat mengamalkan langkah-langkah selamat sebagaimana disyaratkan oleh KKM dengan social distance-nya, dengan kerap basuh tangan dan mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala tertentu lah. Okey, kepada orang awam yang ingin pulang ke kampung sekiranya dapat pelepasan, kalau boleh pelak-pelak elektrik yang paling penting kena tutup, pastikan dapur dipadamkan, gas dicabut, dan juga lapor di balai bomba yang berdekatan supaya senang kita nak kawal. Bomba Tunggak Penyelamatan Negara bukan sahaja sebuah slogan, namun ia adalah satu tanggungjawab berat perlu dipikul oleh pasukan bomba. Untuk itu, masyarakat perlu berganding bahu dan tidak memandang mudah isu keselamatan. Ia seterusnya membantu mengurangkan beban yang ditanggung pasukan ini. Nur Syafinasari, RTM. Isu gaji nampaknya terus membelenggu arena bola sepak tempatan. Ya, betul tu. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama rakan penyampai Ifah Hazim. Silakan Ifah. Tunggakan gaji Melaka United hampir RM800,000. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa masih dibelenggu tunggakan gaji musim lalu berjumlah hampir RM800,000 yang perlu diselesaikan sebelum hujung bulan depan. Sekiranya gagal, Melaka bakal berdepan pemotongan 6 mata lagi selepas dipotong 3 mata sebelum ini, atau lebih buruk, disingkirkan terus daripada saingan Liga Super secara mandatori. Naib Presiden Musa Muhammad Ashik Abdul Samad bagaimanapun yakin ia dapat diselesaikan dalam masa ditetapkan. Menurutnya, masalah itu diselesaikan secara berperingkat dan tunggakan bayaran Mac telah diselesaikan. Perkara itu juga didakwa telah dimaklumkan kepada pemain dan mereka faham situasi berkenaan. Beliau optimis masalah itu dapat diselesaikan. Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM Muhammad Safi Sali berharap kerajaan akan membenarkan aksi Liga Malaysia bermula lebih awal dengan pandemik COVID-19 kini makin terkawal. Namun penyerang pasukan PGCTFC itu tidak menolak kemungkinan bermain tanpa kehadiran penyokong. Bekas pemenang kasut emas Piala AFF 2010 menyatakan rata-rata pemain rindu untuk beraksi selepas hampir 3 bulan menggantung kasut. Namun mereka yang sudah memasuki era profesional patuh kepada arahan kerajaan yang tidak membenarkan sebarang aktiviti sukan sehingga November ini. Melihat kepada perkembangan terkini dengan wabak yang semakin terkawal dan berharap akan segera tamat. Cukup gembiralah apabila dapat beraksi dan turun latihan, tapi apa yang penting sebagai saya mewakili pemain, yang penting kita ikut arahan kerajaan dan apa SOP yang telah ditetapkan. Tambah beliau, dalam isu pemotongan gaji, maklum balas daripada pemain menyatakan mereka sudah mencapai persetujuan dengan pihak majikan. Beliau berkata demikian secara eksklusif kepada RTM. Sementara itu, Safi berharap pasukan bola sepak dan kelab tempatan dapat melahirkan lebih ramai pemain yang berkualiti terutama di posisi serangan dan tidak bergantung kepada pemain import pada masa depan. Sukar untuk kita mencari siapa yang sebab
saya tak nampak dalam Liga Tempatan kita pun kita mengharapkan lebih banyak kepada pemain asing. Pemain beregu campuran negara Siobhan Lai dijangka ketinggalan bahagian awal kem latihan Road to Tokyo RTT yang bermula 1 Jun ini di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Persatuan Badminton Malaysia BAM berkata pemain berusia 27 tahun itu didapati menghidap demam denggi dan kini menerima rawatan di hospital. Menurut laman Twitter rasmi BAM, Siobhan Lai dijangka direhatkan selama 2 minggu dan akan menyertai kem latihan RTT sebaik sahaja pulih sepenuhnya. Sejumlah 56 individu termasuk pemain, rakan sparring, jurulatih, pegawai dan kaki tangan sokongan dijangka kembali menjalani latihan di bawah program RTT di ABM selepas mendapat kelulusan khas daripada kerajaan. Pemain badminton kelahiran Selangor itu yang berpasangan dengan Goh Sun Huat di ranking ke-12 dunia dan ke-11 dalam ranking Race to Tokyo sebelum Persekutuan Badminton Dunia BWF membekukan ranking kerana pandemik COVID-19 dalam Mac. Pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio 2016, Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying pula berada dalam kedudukan yang baik untuk mendapatkan tiket mereka ke Tokyo apabila berada di ranking ke-7 Race to Tokyo, tertinggi bagi beregu campuran di negara ini, sementara gandingan Tan Kian Meng dan Lai Peijing berada di ranking ke-13. Hanya mereka yang berada di ranking 8 teratas akan layak ke Sukan Olimpik Tokyo tahun depan. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Teruskan bersama Fatil dan juga Dia dalam berita perdana untuk segmen seterusnya. Teruskanlah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Pastikan penjarakan sosial, kita pasti menang. Break the chain, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Thailand, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Pada Thailand, kita mesti menang. Kita kena duduk rumah, kita mesti menang. Putuskan rangkaian COVID-19, kita mesti menang. Break the chain, dan kita mesti menang. Rakyat Malaysia, patuhilah PKP. Kita mesti menang. Patuhilah setiap arahan daripada pihak kerajaan. Tinggal di rumah, putuskan rantaian, kita mesti menang. Seorang lelaki kulit hitam menjadi mangsa kekerasan anggota polis kulit putih dalam kejadian di Minneapolis, Amerika Syarikat. Mangsa dikenali sebagai George Floyd maut selepas anggota polis terbabit melutut di belakang lehernya selama lebih 8 minit. Floyd yang tidak sedarkan diri disahkan meninggal dunia sejurus tiba di hospital. Menerusi klip video ini, dia berulang kali memberitahu anggota polis terbabit tentang kesukarannya untuk bernafas. Floyd yang berusia dalam lingkungan 40-an ditahan polis kerana disyaki terbabit dalam kes pemalsuan berdasarkan gambaran suspek yang didakwa sepadan dengannya. Di Romania, seorang ibu mencampak bayinya yang berusia 2 bulan ke lantai ketika bertengkar dengan teman lelakinya di sebuah hotel. Menerusi rakaman kamera CCTV, jelas kelihatan saat bayi itu dicampak ke lantai oleh ibunya yang berusia 21 tahun. Bayi itu terpaksa dikejarkan ke hospital selepas mengalami kecederaan otak traumatik. Berasal dari Itali, wanita berkenaan terperangkap di hotel berikutan perintah berkurung susulan COVID-19 setelah melahirkan bayinya di hospital 2 bulan lalu. Wanita itu dikatakan mengalami kemurungan dan kini ditahan polis. Video pertembungan 2 buah basikal yang dirakam kamera dalam kereta ini mendapat 900,000 tontonan. Kejadian memaparkan seorang lelaki menaiki basikal sedang menyeberangi lintasan zebra. Pada masa sama, penunggang basikal dari arah kanan melalui jalan berkenaan dan berlaku pertembungan antara mereka.
menerapkan norma baharu dalam perniagaan dan kehidupan, mengamalkan langkah-langkah kesihatan seperti penjarakan sosial serta memakai pelitup muka, menggalakkan amalan kebersihan yang tinggi seperti menyediakan kemudahan sabun basuh tangan dan hand sanitizer untuk pekerja dan pelanggan serta memastikan pembersihan premis dibuat pada kadar yang kerap dan konsisten. Mengamalkan amalan-amalan pencegahan jangkitan seperti mewujudkan protokol pemantauan penyakit dan pencegahan, membuat pemeriksaan kepada semua pekerja setiap hari, menggunakan peralatan pelindungan diri atau PPE yang sesuai serta melaporkan kepada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat jangkitan COVID-19. Mengelakkan sebarang bentuk perhimpunan seperti aktiviti sosial melibatkan panggung wayang dan kelab malam, aktiviti sukan berpasukan atau melibatkan sentuhan dan majlis kenduri atau rumah terbuka. Mari bersama kita cegah COVID-19. Telah terpahat dalam sejarah umat Islam menyambut Aidilfitri pada tahun 2020 ini dengan cara cukup berbeza kerana Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Namun sambutan tetap meriah dengan cara tersendiri. Ini termasuk selebriti tempatan Liza Hanim yang tetap ceria menyambut 1 Syawal. Ibu kepada 5 cahaya mata ini berkongsi pengalaman menyambut Aidilfitri Norma Baharu bersama Bidiva ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Mutiara menghiasi diri. Ya, walaupun dalam keadaan PKPB, sambutan raya pada tahun ini masih lagi meriah kerana kita, macam saya ada anak 5 orang, jadi saya kena rancang supaya keadaan pada tahun ini tidak terlalu banyak sangat berbeza. Jadi pasal kita pada Hari Raya Aidilfitri ini merupakan kenangan-kenangan buat anak-anak. Pada kita yang dewasa ni adalah kalau kita buat macam ala kadar pun tak apa, tapi untuk anak-anak tu yang penting. Jadi walau bagaimanapun mereka masih juga bertanya kenapa kita tak pergi ziarah dan sebagainya. Jadi ia lebih banyak kami menekankan tentang pendidikan sebenarnya, pengetahuan kenapa dan bagaimana kita nak atasi masalah waktu begini. Pada aktiviti yang pertama, apa yang kami lakukan adalah kami buat Zoom session bersama dengan seluruh ahli keluarga. Walaupun kami dalam daerah yang sama, tetapi kami decide untuk tidak ziarah menziarahi kerana masing-masing ada warga tua dan warga emas dan juga mereka yang berisiko. Jadi masih meriah walaupun jauh kan, tetapi masih meriah dan anak-anak alhamdulillah mereka memahami. Tahun ini alhamdulillah saya dapat menerapkan kesederhanaan untuk mereka semua supaya saya nak mereka tahu dan mereka faham dan mereka dapat mendalami macam mana sebenarnya orang-orang lain yang tidak berkemampuan di luar sana meraihkan hari raya. Lagipun itu pun sebenarnya kita berpuasa pun kerana itu kan. Baiklah, berita perdana edisi hari ini 29 Mei berakhir di sini. Teruskan dengan amalan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup Norma Baharu. Ya, kekal patuh dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.